Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami mengucapkan syukur atas waktu yang indah yang khusus pada pagi hari ini. 主啊，向你献上感恩，因为今天特别美好的日子， Engkau membawa kami ke tempat ini meninggalkan segala kesibukan kami masing-masing. 主啊，你带领我们来到这里，我们可以留下我们一切的烦恼忙碌。 Kami datang hendak beribadah, memuji dan menghormati Engkau ya Tuhan. 主啊，我们来到你面前来赞美、来敬拜你。 Kami telah memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau sebagai Allah kami satu-satunya. 主啊，我们已经赞美、敬拜你，因为你是我们独一的真神。 Maka saat ini kami merindukan Engkau berbicara kepada kami. 所以这个时候，我们渴望你对我们每个人说话。 Kami merindukan firman-Mu yang hidup yang adalah kebenaran yang kekal. 主啊，我们渴望你那永活的话是真理。 Firman yang terus menuntun kami di jalan kehidupan kami. 主啊，你的话语不断的带领我们， Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi hidup kami, 因为你的话语是我们生命的光， yang terus-menerus menerangi jalan-jalan kehidupan kami di tengah kegelapan dunia. 来不断的照亮我们走在这个黑暗的世界里面。 Maka bukalah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. 所以求主你打开我们的心窍， Kami siap menerima apa yang baik yang datang daripada Engkau. 主啊，我们愿意来接受你种最好的来的。 Maka berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. 所以求主你借着你的话语对我们说话， Karena kami sekalian jemaat Tuhan dan kami semua siap menerimanya. 因为我们是你的会友，我们愿意预备心来接受。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. 奉主耶稣基督的名，我们要接受你的话语。 Amin. 阿门。 Mari kita membuka Alkitab kita 我们一同打开我们的圣经， dari 1 Korintus pasalnya yang pertama. 从哥林多前书第1章， Kita akan membaca dan merenungkan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 我们要学习哥林多前书第1章第10到第17节。 Saya akan bacakan ayat-ayat ini. 我来念这几节经文。 Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bagaimana ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。因为哥莱士家里的人曾对我提起弟兄们，说你们中间有纷争。我的意思就是你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？我感谢神，除了基利斯布并该有以外，我没有给你们一个人施洗，免得有人说你们是奉我的名受洗。我也给斯蒂凡家施过洗，此外给别人施洗没有，我却记不清。基督差遣我，并不是为施洗，乃是为传福音，并不愿智慧的言语，免得基督的十字架落了空。
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang seia sekata. 今天神的话教导我们怎样的同心同语。 Gereja itu ciptaan Tuhan. 教会是主所成立的， Gereja dihadirkan di dalam dunia ini untuk keselamatan dunia ini. 上帝设立神的教会在世界，就是为了拯救世界的缘故。 Maka ketika manusia berdosa, Yesus datang ke dalam dunia. 所以这个世界堕落在罪恶里面的时候，主耶稣来到世界。 Dia lahir di Bethlehem dan mati di kayu salib. 他出生在伯利恒，死在十字架上， Dengan maksud supaya manusia berdosa itu diselamatkan oleh karya Kristus. 就是希望我们这些罪人因着耶稣基督的救赎大功，我们蒙拯救。 Maka banyak orang sudah diselamatkan dari berbagai bangsa. 所以有各民各族的人蒙他所拯救。 Maka gereja itu terdiri dari berbagai-bagai bangsa, suku dan bangsa. 所以教会里面也充满了各民各族各眼的人， Sehingga gereja itu begitu sangat beragam, 所以教会里面是多元化的。 baik sukunya, baik bangsanya, 无论是他的群主，我们是他的国家， baik bahasanya dan juga berbagai budaya-budayanya. 他的语言也不同，他的文化也不同。 Gereja itu telah hadir dalam dunia dengan segala kekayaan keberagamannya. 教会因它的多元性，也因着它的里面一切的丰富，充充足足的在这个世界上成立。 Dan segala keberagaman itu telah diikat oleh Kristus. 这个多元化不同的是因着耶稣基督的缘故被绑在一起， Maka gereja disebut sebagai tubuh Kristus dan Kristuslah kepalanya. 所以教会被称为是基督的身体。那么这个头呢，就是我们主耶稣。 Kepala itu satu, sedangkan tubuh Kristus itu banyak anggotanya. 只有一个头，但是肢体有很多。 Maka segala perbedaan itu menjadi satu kekayaan yang luar biasa. 所以这一切的不同呢，是成为它一个丰富。 Di mana perbedaan-perbedaan itu disatukan memberikan kontribusi satu dengan yang lain yang bisa saling menopang. 因为他们这些的不同，能够在联络在一起，给出不同的公愿。 Segala perbedaan itu menjadi kekuatan yang disatukan oleh Kristus untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. 他们这些不同呢，是成为一个力量，是因着耶稣基督把它合在一起来服侍这个世界。 Oleh karena itu gereja memberitakan Injil begitu cepat ke seluruh dunia. 所以当时的教会呢，能够很快的把福音传到全世界去。 Dan sekarang miliaran orang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 现在几亿、几十亿的人都信了主耶稣。 Tetapi sayang bahwa gereja yang berbeda-beda tadi juga mempunyai potensi konflik yang besar. 但是呢，可惜就是刚才说教会有如此大的这个潜力了，但是也有很大的一个危机，就是他们有纷争。 Perbedaan-perbedaan di dalam gereja yang sesungguhnya adalah kekayaan telah berubah menjadi potensi konflik. 本来在教会里面有许许多多不同的呢，它是成为这个教会的力量，但是也成为教会里面的纷争的因素。 Perjalanan sejarah gereja telah membuktikan ada begitu banyak perselisihan dan konflik-konflik di dalam gereja. 教会的历史呢，也证实了，说到教会里面发生了许多的纷争。 Sejak gereja berdiri sampai dengan hari ini, hal ini masih terus saja terjadi. 从当初第一间教会成立到今天为止，这件事情还是不断的发生。 Bahwa di dalam gereja itu telah terjadi perselisihan dan perpecahan-perpecahan. 教会里面充满了许多结党纷争，以及许多的彼此之间的不和睦。 Sehingga gereja-gereja terus bertambah banyak, tapi oleh karena potensi konflik yang ada pada dirinya. 所以教会呢就分裂了，反而是因为他们内在不同的潜力。 Itu sebabnya hari ini kita diingatkan tentang perlunya menjaga sehingga gereja menjadi seia sekata. 所以今天呢，我们需要保护我们的教会能够同心同语。 Kita merenungkan jemaat di Korintus juga mengalami hal yang serupa. 我们看到哥林多教会呢，它也有同样类似的。
Korintus itu sebuah kota yang besar. 哥林多是一个很大的城市， Dia disebut sebagai kota kosmopolitan pada zaman itu. 那个时代它是一个非常繁华的一个大都市。 Kota Korintus menjadi sentra atau menjadi pusat banyak hal. 在这哥林多城市呢，在很多事情它是成为一个中心， Dia menjadi pusat perekonomian, perdagangan yang sangat strategis. 经济生意的中心，因为它的位置非常好。 Sehingga kota Korintus memang dihadiri oleh banyak bangsa-bangsa yang berdagang di sana. 所以有很多商人呢都聚集在哥林多城市。 Dalam pemerintahan Romawi, kota Korintus juga menjadi pusat pemerintahan. 在罗马政府下，这个哥林多呢城市也成为罗马一个很重要的行政中心。 Sehingga seorang gubernur Romawi ditempatkan di kota Korintus. 所以有一个罗马的省长在那边掌权。 Sebagai pusat pemerintahan, tentu saja Korintus menjadi kota yang sangat penting pada zaman itu. 成为一个行政的中心，当然就是说哥林多是非常重要的。 Tapi sayangnya, bersamaan dengan kehebatan kota Korintus itu, 但是可惜，随着这个哥林多它有那么大的一个重要性， di tengah kota Korintus juga menjadi pusat penyembahan kepada berhala. 哥林多也是成为一个敬拜偶像的中心。 Dewa Artemis berada di sana. 他们有他们的女神在那边， Dan banyak orang datang ke kota Korintus bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyembah berhala ini. 有很多人来哥林多，不单单只是为了做生意，但是也是要拜那个女神。 Akibatnya kota Korintus menjadi kota yang disebut kota asusila atau amoral. 因此呢，这哥林多城市也成为一个道德沦坏的一个城市， Kota yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. 有许许多多这种淫乱的事情发生在哥林多的城市。 Oleh karena itu kota Korintus menjadi kota yang terkenal dalam dua hal. 所以哥林多呢，这个城市因着两件事而成名。 Pertama, mengalami kemajuan yang hebat dalam banyak hal, 首先是因为很多事情它都能够得到进步， tapi dia juga menjadi kota yang penuh dengan tindakan-tindakan amoralitas. 但是另外一个就是无道德的事情也在那边非常的盛行。 Rasul Paulus atas kehendak Tuhan memberitakan Injil ke berbagai tempat termasuk ke Korintus. 保罗奉神差遣到很多地方去传福音，包括这个哥林多。 Maka dengan usaha pemberitaan Injil itu banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 因为他所传的福音有很多人信主耶稣基督， Karena Korintus menjadi kota yang sangat multirasial, 因为哥林多这个城市是多种族的， maka jemaat yang ada di kota Korintus juga adalah jemaat yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bangsa. 所以呢，哥林多的教会也是有许许多多不同的民族在它里面， Juga jemaat yang sangat berbeda-beda levelnya. 以及他的会友们也在这个社会上的地位呢也有不同的。 Ada orang-orang yang bertobat, 有些人很有地位的，最受人尊敬的，他悔改； tapi juga banyak orang-orang biasa yang kemudian menjadi jemaat. 但是也有很多一些普通的人、平常的人，他也信主。 Ada orang-orang yang disebut orang berhikmat atau pintar, 也有些人被称为是很有智慧、有能力的人， tapi juga ada orang-orang biasa yang ada di dalam 但 gereja. 是也有些平凡的人在教会里面。 Maka jemaat Korintus menjadi jemaat yang sangat beragam. 所以呢，哥林多教会呢就是很多元化的， Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. 这是一个非常大的潜力。 Tetapi sayangnya, 但是可惜的， perbedaan-perbedaan itu sekali lagi juga telah menjadi potensi konflik yang luar biasa. 这些呢不同呢也成为一个潜在力，能够让教会彼此纷争、彼此不和。 Kalau kita membaca surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 如果我们看这个保罗所写给哥林多教会的书信里面， maka Rasul Paulus memberikan banyak sekali nasihat-nasihat terkait dengan banyaknya masalah-masalah yang muncul di dalam jemaat. 我们看到保罗给哥林多教会的劝勉里面，他们就是看出他们很多的问题。 Kekristenan sebagai agama yang baru pada waktu itu, 当时的基督教是一个新开始的一个信仰宗教， ada banyak hal yang perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di antara masyarakat dan juga jemaat. 在
为社会也好，在教会里面有许多问题，我们需要去解决、去回答。 Baik itu masalah-masalah yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teologis tentang Allah, 可能有一些问题是关于神学的，是关于人家对上帝的问题。 Allah itu siapa? Itu harus dijelaskan oleh Rasul Paulus. 保罗需要解释所信仰的对象，神是谁，是哪一位。 Tapi juga masalah-masalah yang terkait dengan masalah etika sehari-hari. 但是也可能跟每天生活的这个道德伦理， Soal bagaimana tentang perkawinan, 关于比如说婚姻上要怎么样， soal bagaimana mengenai makanan dan minuman. 可能关于每天生活你吃喝怎么样， Apakah makanan yang sudah dipersembahkan berhala boleh dimakan oleh orang Kristen waktu itu? 比如说那些已经献祭为在这个给外邦神的这个祭物呢，我们可以吃吗？ Apakah seorang yang sudah menjadi Kristen boleh berpantang ini dan berpantang itu? Itu menjadi pertanyaan. 成为一个信徒，是不是有什么可吃、什么不可吃的吗？ Di antara jemaat sendiri juga mengalami perbedaan-perbedaan pandangan tentang karunia-karunia. 在会众里面，他们也有不同的看法，关于他们所得到的恩赐。 Orang Kristen di Korintus yang beragam-ragam perbedaannya itu, 在那个多元化的哥林多教会里面， mereka juga diberikan karunia-karunia Roh Kudus yang berbeda di antara mereka. 在他们中间呢，也有不同的这个圣灵所给他们的恩赐。 Namun perbedaan-perbedaan karunia itu juga telah menimbulkan potensi konflik di antara mereka. 但是他们这些所谓不同的恩赐呢，也让他们成为彼此纷争的一个原因。 Ada yang menganggap memiliki karunia yang lebih penting dan lebih berarti daripada yang lain. 有些人自认为他所得到的恩赐比别人更好、更了不起。 Ada yang merasa karunia yang satu lebih rohani daripada karunia yang lain. 也有一些人觉得我这个恩赐呢，比别人会更属灵， Itu kemudian menjadi konflik di antara 然 jemaat-jemaat. 后就成为教会里面纷争的一个原因。 Pada akhirnya mereka kemudian terjebak kepada apa yang disebut dengan kultus individu. 然后最后他们就是也被这个对个人的崇拜堕落在这样的一个罪里面。 Lalu mereka terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok di dalam jemaat. 然后他们彼此就分裂，在这个会友里面呢，他们彼此有结党，有分裂。 Mereka ada yang menyebut golongan-golongan di dalam jemaat itu sendiri. 他们就有说我是属于哪一党派的人， Ada yang mengatakan saya golongan Apolos, 有的人说我是亚波罗的人， yang lain berkata saya golongan Paulus, 有些人说我是保罗的人， yang lain lagi bilang saya golongan Kefas 也有 atau 些人 Petrus, 说基法的或者彼得的， yang lain lagi bilang saya adalah golongan Kristus. 也有人说我是属基督的。 Memang mereka diberkati oleh kehadiran para hamba Tuhan ini. 是的，他们因着这些人在他们中间的侍奉蒙很大的祝福。 Apolos adalah seorang yang hebat pada waktu itu. 亚波罗在当时是一个非常了不起的一个人。 Kisah para Rasul mencatat dia sebagai seorang yang mahir kitab suci. 在这个使徒行传里面告诉我们，他明白关于经文， Dia juga seorang yang berani mengajar di antara orang yang belum percaya. 他能够善于教导那些没有信主的人， Dia juga memiliki semangat pelayanan yang luar biasa. 他也能非常火热的心来侍奉上帝。 Tapi dia juga mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. 但是他也有一个非常谦卑的心， Sehingga melalui kehadiran Apolos banyak orang diberkati. 所以借着亚波罗在他们中间，很多人蒙福， Dan bahkan kemudian banyak orang mulai mengidolakan dia. 然后甚至很多人就非常的崇拜他。 Sehingga banyak orang mengatakan saya pengikutnya Apolos. 所以有很多人说我是跟随亚波罗，我是他亚波罗党的人。 Rasul Paulus juga luar biasa dipakai Tuhan. 上帝也大大的使用使徒保罗在他们中间。 Seorang berlatar belakang Ibrani, 他是背景是一个犹大人， dari golongan yang sangat ekstrim yang disebut Farisi, 他是一个犹大的法利赛的门派出来的。 dan dia mempunyai kegiatan memusuhi orang Kristen pada zaman itu luar biasa. 他当初的时候，他开始就是要毁灭这个基督教， Tapi dengan cara yang luar biasa juga Tuhan menangkap Saulus. 但是有非常奇妙的方法，上帝呢让保罗悔改， Dan akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa. 然后上帝大大使用的保罗， Dia disebut sebagai rasulnya
bangsa-bangsa non-Yahudi. 所以他被称为那个外邦人的使徒。 Sehingga melalui pelayanannya ada begitu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 借着他的许许多多的人相信主耶稣。 Dalam 3 kali perjalanan misinya menghasilkan atau melahirkan jemaat-jemaat di berbagai tempat. 借着他3次的布道，那么成立了许许多多的教会。 Sehingga Paulus mempunyai pengaruh yang sangat besar dan sangat luas pada waktu itu. 所以保罗在当时呢有很大的一个影响力。 Lalu sebagian jemaat mengatakan saya golongan Paulus. 所以有一些会友呢就说我是属保罗的。 Mereka begitu terpesona dan begitu merasa menghormati Paulus. 他们看到保罗所做的一切，非常仰慕他。 Kefas atau Petrus juga dipakai oleh Tuhan. 然后我们也知道，这个芝法或者彼得，上帝也大大的使用他。 Khususnya setelah hari Pentakosta. 我们知道，当五旬节以后， Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus. 彼得是主耶稣基督的门徒。 Kita tahu dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. 我们知道他曾经否认3次否认主耶稣。 Tetapi pada hari Pentakosta dia diurapi oleh Roh Kudus. 但是在那五旬节的时候，圣灵降临在他身上， Dan dia berdiri memberitakan Injil 3.000 orang kemudian bertobat. 然后他起来传福音，有3000个人信主。 Petrus yang pengecut menjadi Petrus yang pemberani. 一个当初是一个胆小的人，现在成为一个勇敢的人。 Petrus yang menyangkali Yesus menjadi Petrus yang memberitakan Yesus. 那曾经否认耶稣的，现在成为一个传讲耶稣的人。 Khususnya Petrus dipakai Tuhan di kota Yerusalem di antara orang-orang Yahudi. 我们也看到上帝特别使用这个彼得在耶路撒冷的城市来传福音给那些犹太人。 Ketika terbentuk jemaat di Yerusalem, 当耶路撒冷成立第一间教会的时候， maka Petrus menjadi soko guru jemaat. 那么彼得就成为第一任的这个牧者。 Dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh di jemaat Yerusalem. 他成为一个非常就是有影响力的，在当初期的教会。 Maka banyak jemaat kemudian mulai melihat Petrus sebagai figur yang sangat dihormati. 所以很多呢会友看到这个彼得的形象，非常尊敬他。 Maka kehadiran hamba-hamba Tuhan ini mempunyai pengaruh yang begitu dalam di tengah-tengah jemaat. 所以这些神的仆人在这个会友当中有非常深刻的那种影响力。 Tentu hal ini tidak salah pada batas tertentu. 当然，在一个方面来讲，这些事情是没有错的， Karena memang kehadiran hamba-hamba Tuhan telah memberkati banyak orang. 因为神的仆人在他们中间祝福了许许多多的人。 Tetapi kemudian menjadi salah ketika hal ini diperselisihkan, dipertengkarkan di antara jemaat. 然后会成为一个问题，或者成为一个错误。如果信徒因着他们不同，彼此来纷争，彼此来结党。 Yang terjadi ketertarikan kepada hamba-hamba Tuhan ini kemudian melebihi keterikatannya dengan Sang Juru Selamat itu sendiri. 就是他们更投向这些属于个人的偶像的敬拜，比起他们应该对于我们救主的敬拜。 Sehingga akhirnya jemaat seringkali terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang saling menuduh, saling menjelekkan, menegatifkan satu dengan yang lain. 所以他们会有他们中间的会有彼此的言论、辩论，以及彼此的不和，因为他们所觉得自己所敬拜的是不同的这个偶像。 Ketika hal ini didengar oleh Paulus terjadi di jemaat Korintus, 当保罗听到这个哥林多教会里面发生这样的事情， maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, 所以保罗提醒这个哥林多教会的会友， memangnya siapa kami ini? 他说：“我们这些人算什么呢？ Kami hanyalah hamba-hamba yang diutus oleh Kristus. 我们这些是主基督所差派的仆人， Kami diberikan tugas yang berbeda-beda. 他给我们不同的任务。 Kami diberi tugas, ada yang menanam dan ada yang menyiram. 有的人我们应该去开垦，我们应该是撒种； Tetapi ada yang lebih penting, yaitu yang memberi pertumbuhan. 也有的人呢去施肥浇水，但是更重要的就是让它成长起来。 Ada yang menanam, ada yang menyiram. 有的人撒种，有的人浇水， Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. 但是上帝是让它成长起来的。 Jika benih itu ditanam, 如果这个籽粒已经被撒种下去， dia harus disiram. 那么要有人浇水。
Tetapi menanam dan menyiram saja 但是如果只是撒种与浇水而已， itu tidaklah cukup untuk memberikan pertumbuhan yang sesungguhnya. 也是不够给它真正能够成长起来。 Maka ketika benih itu ditanam di dalam tanah 当这个种子被撒在地里面的时候， dan kemudian disiram dengan baik, 然后用很好的水去浇灌它， maka terjadi proses pertumbuhan yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan. 然后有一个非常奇妙的，是上帝让它可以成长起 Maka 来。 Rasul Paulus mengingatkan, kami ada yang menanam, ada yang menyiram. 所以使徒保罗提醒我们，有些人撒种，有些人去浇水， Tapi ingatlah yang terpenting adalah yang memberikan pertumbuhan, 但是要记得最重要的就是上帝让它成长起来， yaitu Tuhan yang mengutus kami hamba-hamba 就 Tuhan. 是那差派我们的主基督天父，让它成长起来。 Maka yang dimegahkan harusnya bukanlah hamba Tuhan, 所以我们要敬佩的、崇拜的不是这些神的仆人， tetapi Tuhanlah yang mengutus para hamba-hamba 乃 Tuhan. 是我们的主，就是差派这些仆人的主人。 Maka ketika Paulus melihat keadaan jemaat di Korintus, 所以保罗看到关于这个哥林多教会的光景的时候， Paulus menilai sikap jemaat itu sebagai manusia yang masih duniawi. 所以保罗看到这些的看法呢，他们是非常属于世界的思想。 Paulus mengatakan mereka tidak menunjukkan sikap sebagai manusia yang rohani. 保罗就说他们没有那种属灵生命的一个属灵的人的一种特征， Karena apa yang dilihat oleh jemaat adalah hal-hal yang bersifat duniawi. 因为会友们所看的只是一个属世界的， Dan Paulus mengingatkan ada hal yang lebih penting di balik semua yang kelihatan. 所以保罗提醒他们，在他们所看到的，在背后 Itulah hal yang bersifat rohani yang Just- harus diperhatikan. 就是属灵的生命，我们要注意的。 Maka Rasul Paulus mengingatkan supaya kita ini seia sekata, 所以保罗要提醒这些会友们，他们要有同心同语， supaya kita ini erat bersatu, 让他们能够团结一体， supaya kita ini harus sehati sepikir. 我们能够一心一意， Janganlah terjadi perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan perpecahan. 不要有纷争，然后结党，然后破裂。 Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus 这 kepada jemaat 就是 Korintus. 保罗向哥林多教会写信的目的。 Mari kita renungkan tentang apa yang dimaksud dengan seia sekata. 那我们来思想一下，这个所谓的同心同语是什么意思呢？ Apa maksud dari kata ini? 是什么意思呢？ Apa yang menjadi dasar jemaat itu harus seia sekata? 我们为什么要同心同语呢？ Dan apa dampak yang bisa terjadi ketika jemaat sungguh-sungguh seia sekata? 如果我们真的同心同语，会发生什么事情呢？ Kata seia sekata ini 说到这个同心同语， secara letterless kita bisa mengatakan berarti mengatakan yang sama. 从字面上可以说我们是说同样的话， Seia sekata ini berarti kita sepakat satu dengan yang lain. 或者就是我们有共同的意见。 Kalau ada perbedaan satu dengan yang lain, dicoba ditemukan titik temunya. 如果有不同意见的话，我们大家找一个共同点。 Seia sekata ini juga dalam pengertian memiliki kesamaan dalam pikiran dan dalam berpendapat. 同心同语也说到我们在思想上，在这个意见上也是一致的。 Kata seia sekata ini juga di dalam pengertian dijadikan utuh. 同心同语呢，也可以说是被成为一个完整。 Bahwa perbedaan-perbedaan tadi itu dipersatukan, dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan yang dipahami bersama. 就说刚才那些不同的，因着这个彼此的合作了，完整的成为一体。 Pada jemaat di Filipi, Paulus juga mengingatkan bahwa seia sekata itu paralel dengan pengertian sehati sepikir. 那么在腓立比里面呢，保罗也提到关于这个同心同语的问题， Yaitu bahwa jemaat Kristen itu adalah satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. 说到你们要信念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。 Itulah yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. 这就是保罗渴望教会里面的会友们是如此的。
bahwa kita memang mempunyai pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang berbeda satu dengan yang lain. 当然，我们每个人都有不同的想法与情感， Tetapi iman dan kasih kepada Kristus haruslah menjadi cara untuk mempersatukannya. 但是我们对神的信心以及对神的这个爱心呢，应该把我们这些联络了在一起。 Pikiran itu memang diciptakan oleh Tuhan. 我们的思想是头脑是上帝所创造的， Dia adalah bagian dari jiwa manusia. 它是我们生命里面的一部分 Dialah yang mengendalikan segala keinginan dan juga kehendak manusia. 啊，同样也掌控的我们人的这个欲望以及我们的想法。 Pikiran ini menjadi alat yang berfungsi untuk menganalisa dan mempertimbangkan segala 我 sesuatu. 们的思想也成为一个工具来琢磨一些事情，来思想一些事情。 Maka dengan pikiran inilah manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. 因为人的思想呢，那么我能够思想与别受造之物有不同的。 Manusia itu berbeda dengan binatang yang sehebat apapun. 我们的人跟任何最高级的动物都有不同， Tetapi sayang sekali akibat dari dosa manusia, 但可惜因着人的罪呢， maka ada 3 perbedaan mendasar dalam kehidupan. 所以在人的生活里面有3个基本的不同。 Ada pikiran Allah yang maha kudus dan maha luar biasa. 首先一个就是上帝一个神圣圣洁的思想， Ada pikiran-pikiran manusia yang telah dipengaruhi oleh dosa. 有些是人的想法虽然受到罪恶的污染， Dan ada pikiran-pikiran yang dirasuk oleh pikiran si jahat atau si iblis. 也有些思想是被魔鬼所搅了，是魔鬼渗透里面的想法。 Di berbagai suratnya kepada jemaat yang lain, Paulus mengingatkan ada pikiran-pikiran setan masuk ke dalam jemaat. 在其他书信里面，保罗也提醒教会们要提防这个魔鬼在教会里面的所做的思想。 Dosa inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam konflik di tengah perbedaan dalam jemaat. 因着罪的缘故，那么让教会里面能够因此而纷争、而结党、而不和。 Kadang jemaat berselisih dan berpecah 有的时候呢，会友们他们彼此纷争，彼此不和。 hanya dengan masalah-masalah yang sederhana dan sepele. 有的时候它的原因呢，就是非常小的，这个原因是非常普通的。 Saya pernah mendengar ada jemaat yang berkelahi gara-gara panitia Natal. 我曾经听过，这会友人彼此争吵纷争，是因为这个圣诞节的委员会。 Dalam rapat panitia Natal yang menjadi pokok persoalan ialah apakah dalam Natal itu kita mau makan babi atau sapi. 就是在这个圣诞节的委员会里面，为了一个话题而纷争，就是有的人提出来要吃猪肉呢，还是吃牛肉？ Yang sebagian mengatakan ini kan 1 tahun sekali, mari kita makan babi yang enak. 因为有的人说，因为这是1年1次的这个圣诞节，我们吃猪肉，吃好吃的。 Sebagian yang lain berpikir nanti dalam acara Natal akan hadir orang lain yang bukan Kristen. 那也有些人说，等下在这个圣诞节也有些不信的人来到我们中间， Maka timbullah 2 kelompok gara-gara babi dan sapi. 所以因着这个猪跟牛形成有2组人， Maka terjadilah perselisihan antara kelompok sapi dan kelompok babi. 然后这个猪群跟牛群就彼此纷争。 Cukup ramai dipersoalkan, akhirnya dua-duanya tidak menjadi pilihan. Kita tidak usah makan sapi dan juga tidak usah makan babi, menunya kue saja. 因为吵得非常激烈，那么我们也不偏向猪群或者牛群，我们就吃这个小点好了。 Kadang jemaat terjebak dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. 很多时候，这个会友们因着这些小事情，我们却被绑在一起， Lalu mulai mengorbankan hal-hal yang lebih utama dalam tugas gereja. 然后就牺牲了教会里面更大的事情。 Saya ingat tahun politik pada periode yang lalu. 我记得上一任这个关于这个政治大事， Karena pilihan-pilihan politik di antara jemaat dan juga ada hamba Tuhan, 因为会友们他们有不同的这个政治选择的看法不同， ada jemaat-jemaat yang akhirnya terpecah-pecah gara-gara pilihan politik.
就是因为那些他们对这个政治里面的候选人的不同，那么会友们就纷争，然后分裂。Tahun ini pun kita harus berhati-hati tentang hal itu. 今年呢，我们要彼此小心。 Maka tema ini mengingatkan kita supaya kita seia sekata. 所以这个主题呢，提醒我们要同心同语， Jangan biarkan pikiran-pikiran dunia akan merusakkan gereja. 不要让世界的思想来影响、来毁坏教会。 Tapi iblis juga bekerja begitu luar biasa di dalam jemaat. 但是魔鬼在教会里面，他工作也非常的厉害。 Tahun yang lalu saya diundang ke gereja di Jakarta. 去年有雅加达一间教会邀请我去， Saya ditelepon Pak Pendeta, gereja kami mau pecah jadi 2. 他这个牧师对我说我们教会要分裂成2派， Ada 2 kelompok sekarang yang sedang saling membenarkan diri. 有两大组，他们彼此自以为意。 Gara-gara ada seorang anggota gereja, seorang ibu yang mengatakan punya karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. 就是因为一个姐妹，她说她有这个圣灵给她的这个能够说方言，以及能够讲方言的这个恩赐。 Maka dalam ibadah-ibadah ibu ini sering seolah-olah berbahasa roh dan kemudian bernubuat-nubuat tentang orang-orang yang ada dalam gereja itu. 然后呢，在这个崇拜里面，这位姐妹会起来，就是她能够讲方言，以及能够说预言关于教会的会友们。 Hal ini kemudian menimbulkan kelompok-kelompok di dalam jemaat. 因此呢，教会呢里面有一些就分为许多的门派。 Ada yang mempercayai ibu ini benar, 有些人相信这位姐妹说的是对的， tapi yang lain mengatakan ini tidak benar. 但是也有人说这个是不对的。 Akhirnya jemaat itu saling bertentangan satu dengan yang lain. 然后他们就彼此在那边吵闹纷争。 Saya diundang untuk khotbah di gereja itu. 邀请我去那个教会去讲道。 Saya mengakhiri khotbah saya, 当我结束我的讲道的时候， tiba-tiba seorang ibu jatuh di belakang sana. 突然间在后面有一位姐妹她跌倒， Lalu dia tiarap. 然后她伏在地上， Pendetanya membisikkan kepada saya. 然后这个牧师对我小声的说 Jatuh itulah yang saya maksudkan. 我说的就是刚才那位跌倒的。 Akhirnya dan saya mendekati ibu itu. 然后我从讲台走下去，然后我亲近她， Saya melihat seolah-olah dia sedang berbahasa roh 我看她好像在讲这个方言， dan sedang bernubuat-bernubuat. 然后在这里说预言。 Beberapa menit kemudian dia sadar 然后几分钟以后，她觉悟起来， dan saya suruh duduk di samping saya. 我叫她坐在我旁边， Saya bertanya kepada dia, ibu sedang melakukan apa? 我问她姐妹你在做什么？ Ibu itu mengatakan, oh saya sedang berkomunikasi dengan Allah di Tasuk, tempat yang luar biasa. 她说我正在跟上帝沟通，在一个非常好的地方。 Saya sedang memuji-muji dia dan saya menyampaikan firman kepada orang lain. 我在那边赞美上帝，我也把神的话语传给别人。 Lalu saya bertanya kepada dia, 然后我问她， apakah ibu sudah percaya Yesus? 我问她你已经信了主耶稣基督了吗？ Dia katakan sudah. 她说我已经信了。 Apakah Yesus ada di dalam hati ibu? 耶稣是否在姐妹你的心里呢？ Iya, Yesus ada di hati saya. 是的，耶稣现在在我心里面。 Saya angkat Alkitab saya dan saya katakan, apakah ibu percaya ini firman Tuhan? 我拿起我的圣经，我对她说：“你姐妹，你相信这是神的话语吗 Iya, dia mengatakan saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan.？” 她说：“我相信圣经是神的话语。 Jadi saya merasa ibu ini sudah menjawab dengan benar. ”我觉得她已经把这些问题都答得很对。 Saya seorang dosen, saya akan berikan nilai A pada jawabannya itu. 我是一个教师，我可以给她一个最高的 A 的分数，给她这些问题。 Kalau begitu saya mengajak dia berdoa. 然后我教她来祷告， Saya minta dia mengikuti kata-kata doa saya. 然后我要求她跟随我说的话来祷告。 Saya mengajak dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 我邀请她一起来向上帝感恩， Mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. 感谢上帝已经拯救了她。 Mengucap syukur karena sudah menyelesaikan dosa-dosanya. 感谢上帝已经把他的罪恶给解决掉。 Mengucap syukur karena dia sudah menjadi anak Tuhan. 感谢主，因为他成为神的儿女。 Lalu saya mengatakan kepada dia, Nah. ibu katakan saya menjadi milik Yesus. 然后我对他说：“你要说我已经成为属于耶稣的。”
Ketika saya minta dia mengatakan saya adalah milik Yesus, 当我要他说我是属于耶稣的， tiba-tiba dia tidak bisa mengatakan kalimat itu. 突然间他不能够说出这一句话， Dia terdiam dan mukanya menjadi seperti orang marah. 他安静下来，然后他呢脸色好像一个非常生气发怒的人。 Saya memaksa ibu itu untuk mengatakan saya adalah milik Yesus. 我要求他，你要说我是属基督的， Dan akhirnya dia berteriak dan mengatakan tidak, saya bukan milik Yesus. 然后他在那边大喊说：“不，我不是属基督的 Orang ini bukan milik Yesus tapi milik saya. 啊！这个人不是属耶稣的，乃是属于我的。” Saya sadar bahwa dia sudah kerasukan roh yang lain. 我就发觉到他是被这个魔鬼所控制。 Dengan demikian nyatalah bahwa apa yang ada dalam diri ibu ini bukanlah roh yang kudus, 所以能够知道，在他里面不是圣灵， melainkan roh iblis, roh setan yang diutus untuk mengacaukan jemaat. 乃是那魔鬼的灵被差派在他里面来捣乱教会。 Namun puji Tuhan, perselisihan dapat diselesaikan. 这个纷争呢，能够得到很好的解决。 Jadi roh yang lain pun bekerja keras untuk mengacaukan di tengah-tengah jemaat. 我们看那些属于魔鬼的邪灵，也不断的在教会里面工作，让教会能够纷争分裂。 Akibat dari dosa dan kuasa iblis itu, pikiran manusia menjadi tumpul, gelap, dan tidak memuliakan Tuhan. 因为魔鬼因为罪恶的这个存在呢，让人的思想成为迟钝、黑暗，不能够荣耀上帝。 Pikiran manusia tidak lagi bisa memuliakan Tuhan yang menciptakan mereka. 我们人的思想不能够来荣耀那创造人类的上帝。 Pikiran dan manusia digelapkan oleh kegelapan dunia ini. 我们的思想因为这个世界的黑暗被他所蒙蔽， Maka manusia memuliakan dirinya sendiri dan memuliakan kuasa kegelapan. 所以人呢就荣耀他自己，也荣耀那黑暗的权势。 Oleh karena itu pikiran kita perlu pembaharuan. 所以我们的思想需要一个更新。 Yang melakukan pembaharuan itu adalah karya Kristus melalui kuasa Roh Kudus. 能够更新我们的就是主耶稣基督借着圣灵所做出来的。 Maka Paulus menasehati jemaat di Roma supaya mengalami pembaharuan akal budi. 所以保罗劝勉这个罗马的教会的会友们，让他们在思想上得到更新。 Pikiran yang sudah dibaharui di dalam Kristus, 我们的思想如果在基督里面得到更新的话， maka jemaat itu bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam dirinya. 所以我们信主的，就是把耶稣基督的想法呢放在我们的思想里面。 Hanya pikiran yang sudah dibaharui dan diserahkan kepada Kristus 唯独我们这个已经蒙基督所更新的这个新意的思想呢， akan menolong jemaat untuk dapat seia sekata. 才能够帮助主内的弟兄姐妹们能够同心同语。 Paulus mengingatkan tentang dasar seia sekata itu. 那么保罗也提醒这个我们所谓同心同语的基础。 Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, memangnya kami ini siapa? 那么他就提醒哥林多的会友说：“我们这些人算什么呢？ Apakah Paulus itu disalibkan karena kamu? 是否我保罗是为着你们被钉十字架呢？ Apakah kamu itu dibaptis dalam nama Paulus? 是否你们是因着保罗的名而受洗的呢？ Apakah Kristus itu terbagi-bagi? 是否基督是被分裂开的呢？” Ini ditanyakan oleh Paulus menjadi dasar orang berpikir. 这就是保罗发出来的问题，让他们可以思想。 Bahwa kita seia sekata karena Kristus itu satu. 我们同心同语，因为我们只有一个基督。 Dan barang siapa percaya kepada dia, dia juga satu di dalam Kristus. 无论信他的，我们在基督里面也合而为一。 Kristus juga mati di atas kayu salib untuk satu tujuan, 基督在十字架上牺牲，也是为了一个目的， yaitu menyelamatkan orang berdosa kepada kehidupan yang kekal. 就是拯救罪人，让他可以有永生。 Sehingga siapa yang mengalami karya salib Kristus, 所以，无论借着那个唯一的基督的工作的话， dia juga harus satu di dalam tujuan penyelamatan Allah. 那么他在上帝拯救他的这个目的里面也是统一的。
Kemudian dia juga dibaptis dalam nama yang sama, 他也是奉同样的名受洗的， yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 就是奉圣父、圣子、圣灵的名受洗。 Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus seia sekata. 所以这就是为什么我们要同心同语的这个基本， Karena kita percaya kepada pribadi Kristus yang sama, 因为我们相信同样的同一位的基督耶稣， karena kita mengalami karya Kristus di atas kayu salib yang sama, 因为我们同样经历了耶稣基督在十字架上的杰作， dan kita dibaptis dalam nama yang sama. 我们也在同样的名里面受洗。 Paulus menegaskan hal ini supaya jemaat seia sekata. 保罗他建立这个立场，就是让哥林多教会的会友能够同心同意。 Dengan seia sekata itu, dampaknya sangat luar biasa. 因着他们同心同语呢，那么他们的影响力非常强大。 Paulus menekankan tentang pemberitaan Injil, 那保罗就提到关于传福音， bahwa kehadiran jemaat itu mempunyai dampak keluar kepada orang lain. 就是会友们他们同心同语，他们的影响力是往外面传福音。 Maka kesaksian gereja menjadi kesaksian yang sangat berpengaruh kepada dunia di sekitarnya. 教会的存在，他们的见证，给他们周围的世界一个很大的。 Ketika gereja menunjukkan hal yang positif, maka punya dampak yang positif luar biasa. 所以教会如果他们生命的见证是非常正面的、非常好的话，他外面传出去的，人家看到的也是非常好的。 Tapi sebaliknya, ketika gereja menunjukkan hal yang negatif, maka pengaruh kepada dunia luar juga begitu negatif. 同样相反的，如果教会它里面是不好的，是负面的，那么它在社会的影响也是非常不好、负面的。 Paulus menegaskan bahwa saya ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. 那保罗在这声明说，上帝差派我是要来传福音。 Dan biarlah gereja-gereja yang sudah terbentuk ini juga adalah gereja yang memberitakan. 已经所成立的教会呢，也是一个传福音的教会。 Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya hal yang sama. 主耶稣提醒他的门徒同样的事情， Kepada murid-muridnya dia mengatakan semua orang akan tahu. 他告诉他的门徒们说，世人都知道， Bahwa kamu adalah murid-muridku, 他们知道你是我的门徒， yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 如果你能够彼爱， Mengasihi satu dengan yang lain menunjukkan kesatuan dan keseia sekataan. 如果我们彼此相爱，就是我们能够让人看出我们是同心同语的。 Maka Tuhan Yesus mengatakan semua orang akan tahu 那主耶稣就说，全世界的人都知道 bahwa kamu adalah muridku. 你是我的门徒了。 Dan banyak orang kemudian menjadi tertarik karena kesatuan di dalam Kristus. 那有许多人将会因着你们在主里面的合一呢，他们被吸引过来。 Maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk menghentikan segala pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan. 所以神的话语要提醒我们，我们一定要把那些纷争、把那些结党，把这些从我们教会里面出去。 Kita terus harus mengoreksi pikiran-pikiran duniawi, 我们一定要反省我们的思想， bahkan juga pikiran-pikiran yang datang daripada si jahat, 甚至那种可能魔鬼给我们的思想， supaya kita bisa menyatukan hati dan pikiran kita. 让我们能够在主里面，我们能够彼此同心同语。 Perbedaan selalu ada, 我们可能当然有许多不同的意见， tapi ketika kita diikat oleh kasih dan tujuan yang sama, 但是我们有同样的爱心，把我们绑在一起，有共同的目标， kita akan menjadi seia sekata. 让我们能够同心同语， Dan kita bisa menjadi saksi Injilnya yang luar 我 biasa. 们能够成为他福音的非常好的一个见证。 William Carey disebut sebagai Bapak Misi Modern. 这个克里是一个新开始的宣教时代的一个先驱。 Suatu kali dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang India. 于是上帝呢给他意象，差派他要去给印度人传福音。 Maka dia datang ke gereja mengatakan hal ini kepada para majelis gereja. 所以他有这个呼召的时候，他去教会呢，对这个教会里面的人说关于他的负担。
Tapi orang-orang di dalam gereja ini justru mentertawakan dia. 但是在教会里面呢，来嘲笑他。 Mereka mengatakan kalau Tuhan mau menyelamatkan orang India, Tuhan akan menyelamatkannya dengan caranya sendiri. 他们说，如果上帝要拯救印度人，上帝用他的方法来拯救。 Maka William Carey pulang dengan hati yang sedih. 所以这个克雷呢，他回去就非常的伤心。 Gereja di Inggris ini sudah besar, 这个他的英国的教会非常的大， tetapi tidak punya hati untuk memberitakan 但 Injil. 是没有心传福音。 William Carey berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 克雷就很诚心的向上帝祷告。 Ketika dia semakin yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke India, 当他越感受到是上帝呼召他去印度传福音的时候， dia datang lagi ke dalam gereja 然后他再 ke India. 当他越感受到是上帝呼召他去印度传福音的时候， Dia datang lagi ke dalam gereja 然后他再次来到教会， dan kepada pendeta dan para majelisnya dia menegaskan, 然后他对这些牧师以及执事们，他这样的说： Tuhan memanggil saya untuk pergi ke India 上帝呼召我去印度， dan saya akan pergi ke India 我要去印度， bersama atau tidak bersama dengan kalian. 跟你们一起，或者你们没有跟我，我也自己一个人去。 Kalian mendukung atau tidak mendukung, saya tetap pergi ke 你 India. 们支不支持我，我还是要去印度。 Akhirnya William Carey pergi ke India. 然后这个克雷就去印度， Dia memberitakan Injil di India. 他在印度传福音， Akhirnya banyak orang India percaya kepada Tuhan Yesus. 然后有很多印度人信了主耶稣， Berdiri banyak gereja di India 成立了很多的教会在印度， karena keputusan seorang William Carey. 是因为一个人叫克雷的他的决定。 Mari kita berhenti berselisih, 让我们彼此不要再纷争结党， satukan hati dan pikiran kita kepada tujuan Allah, 我们同心合意的仰望我们的神， supaya Tuhan dimuliakan. 让神得到荣耀。主耶，上帝祝福我们， Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿主耶稣也祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kami yang hidup. 主耶稣啊，你是我们教会的元首， Terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pagi ini. 感谢你的话语对我们说话， Mengingatkan kami tentang pentingnya seia sekata 来提醒我们同心合意是多么的重要。 yang mengoreksi kehidupan kami sebagai anggota jemaat-Mu, 主啊，来提醒我们，来考验我们，成为你的会友。 supaya kami terus-menerus menguji hati dan pikiran kami, 主啊，让我们不断的考验我们的心思意念， sehingga kami tidak terjebak kepada perselisihan-perselisihan yang tidak perlu, 让我们不要被捆绑在那些没有意愿的吵闹里 yang 面， menimbulkan pertengkaran dan bahkan perpecahan. 甚至我们在里面纷争结党，然后分裂。 Engkau mau supaya kami tetap satu, 主啊，你要我们仍然在主里面合而为一， supaya kami sehati sepikir dan seia sekata, 让我们能够同心同意， supaya kami saling mengasihi satu dengan yang 我 lain. 们能够彼此相爱。 Dengan begitu dunia akan tahu kami adalah murid-Mu, 因此，世界能够知道我们是你的门徒， dan nama-Mu diberitakan, 然后能够传讲你的名字， dan nama-Mu juga dimuliakan. 然后你的名得到荣耀。 Ampunilah kami 主啊，赦免我们， jika ada dosa tentang hal ini. 如果我们在这方面我们有罪， Pakailah kami sebagai anggota jemaat-Mu 主啊，求主你使用我们成为你的信徒， untuk sehati sepikir 能够同心同意， dan mentaati tujuan Tuhan 来顺服你的目的。 selama kami berada dalam dunia ini. 当我们还在世界的时候，要如此。 Jadikan gereja-Mu di tempat ini 主啊，求主你来成就我们的教会， juga menjadi alat pemberitaan Injil-Mu kepada dunia. 能够成为你传福音的器皿。 Banyak orang di luar sana yang menantikan kasih-Mu. 因为在外面有很多人等候你的爱， Biarlah mereka melihat dan mendengar 让他们看到，他们也听到， bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan 我们的主耶稣是主， dan juru selamat manusia yang berdosa, 也就是我们罪人的救主。 dan mereka mengaku percaya kepadamu. 他们能够相信你。 Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. 感谢你今天的话语， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名， kami sudah berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。